Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya pada semua yang sudi tonton video succulent and cactus saya ni ya. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi support ya channel saya ni. Okey, hari ni alhamdulillah kita lihat matahari pagi menyinar Nampak ke? Tak nampak. Ke tepi rumah saya ni. Ini jadi succulent ni memang tengah tunggulah matahari pagi ni. Macam kita pun suka kan matahari pagi yang lembut ni kan. Ada banyak vitamin D kan. Okay, jadi sambil-sambil saya berjemur vitamin D ni, saya nak buatlah video, update video succulent yang saya baru gubah 2 bulan lepas. 2 bulan lepas saya dah tunjuk video gubahan dia. Jadi hari ni kita nak tengok lah yang perkembangan setiap satu pasu ni. Kalau boleh setiap satu pokok kan. Tapi tengok setiap pasu lah ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kan sekarang ni kan memang tengah pandemik COVID-19. Kalau bulan Mei sekarang ni tiba-tiba negara kita Malaysia spike ya, gelombang ketiga. Kalau setakat semalam dah 6,400, dah 3 hari 6,000 lebih per day. Jadi memang sangat menggusarkan. Jadi kita berdoa lah ya, semoga semua orang, terutamanya umat Islam kan, Allah pelihara daripada jangkitan penyakit yang membunuh ni ya. Jadi sama-samalah kita mendoakan dan juga jaga keselamatan diri kita dan orang sekitar kita ya. Alhamdulillah kita ada 2 pasu kat sini, tapi saya fokus pada pasu yang pertama ni. Okey ya, yang pasu pertama ni dia kebanyakannya adalah warna-warna yang memang istimewa dekat succulent dan apa ni cactus, kerana dia macam warna yang berbedak tu kan. Dia blue color, warna yang ungu muda kan. Jadi cantik lah warna ni kan, warna pink. Jadi semua dikumpulkan dalam satu pasu yang pertama ni. Yang ada merah-merah pink macam tu, saya kumpul kat dalam pasu pertama ni. Jadi ada orang suka lah warna-warna macam ni kan. Satu warna je lah. Jadi kita panggil monokrom lah ni kan. Kerana dalam kelas color yang sama je semuanya. Jadi saya tanam 2 bulan lepas. Kalau ada yang saksikan video sebelum ni, boleh tengok kan perbezaan sebelum dan selepas ni. Jadi kita tengok dari segi saiz ada pertambahan. Contohnya yang tengah tu. Dan terutamanya yang 2 tepi ni. Memang ada pertambahan saiz dia. Dan kita lihat dari segi color pun nampak enhance. Ada peningkatan color dia pun cantik dah. Menunjukkan pokok ni dah berakar. Dia dah establish, dia dah berakar, boleh dapat air dan nutrien daripada tanah tu. Jadi setiap satu ni, masa saya seminggu 2 minggu selepas saya tanam, saya memang tak siram langsung lah pokok ni. Tapi saya tutup dengan net hitam tu supaya dia jangan terlampau panas matahari kan. Jadi saya tak siram dalam 2 minggu lah, lebih kurang. Lepas tu saya mula siram di pangkal-pangkal dia tu. Jadi kerana kan pasu ni, kalau you all tengok kan, dia macam dalam tau. Dia banyak tanah lah, sebab tanah dalam tu semua. Saya sebelum ni saya letak styrofoam separuh, lepas tu letak tanah kan. Tapi bila buat macam tu, semut akan bersarang dalam ruang-ruang styrofoam tu. Jadi saya tak nak lah. Kali ni saya bubuh je tanah semua dia. Harap dia lama lagi dia boleh survive, tak payah repot kan. Yang ni cactus. Bukan cactus ni tau, ni euphorbia. Ni euphorbia. Yang ni entah, saya tak pasti cactus ke euphorbia. Tapi yang ni adalah yang cristata, ataupun dia macam mutasi lah. Jadi tu je nampak macam bentuk kipas tu kan. Jadi saya tanam lah kat sini, sebab nampak istimewa sikit. Ni pun cristata juga ya. Dia bentuk kipas. Yang ni pink butterfly ni, tengok tu. Alhamdulillah, ni semua daripada cutting ya, bukan daripada anak.
saya penggal yang besar-besar tu, yang bahagian atas tu je saya terus masukkan kat sini. Jadi dia cepatlah menjadi establish. Alhamdulillah kan. Ada satu lagi kat tepi ni. Ni saya tak ingat nama dia lah. Tapi cantik juga warna pink kan. Yang sebelah ni adalah Echeveria juga. Tak ingat nama. Okey, lepas tu yang blue cactus ni, tengok bedak dia tebal. Memang favorite lah tu. Alhamdulillah Lepas tu kita ada pasu yang ceria ni, yang penuh ni. Okey. Tengok performance dia dah. Yang ni dia kalau fully cahaya matahari panas, setiap hari dia kena, dia akan jadi merah pink. Tapi kali ni saya tak dedahkan semuanya ni tempat panas je tau. Nanti saya pusing-pusingkan pasu ni. Setiap seminggu saya akan gerakkan sikit. Jadi nanti bila pokok ni berada kat sebelah sini, dia akan teduh lah. Dalam pukul 10 dia dah tak dapat cahaya. Jadi tu sebabnya dia tak adalah terlampau merah. Yang ni Gymnoclasium ni, Alhamdulillah tengok dia jauh lebih subur lah banding hari tu. Sebab hari tu tanah dia dah compacted dalam pasu yang single tu Ini bila kita dah bagi dia tanah baru, dia semakin baik. Yang lain-lain ni adalah filler. Ni kita panggil filler lah nanti kan. Cactus yang mengisi ruang-ruang. Yang ni pun filler. Nampak tu? Berries merah tu adalah daya tarikan dia kan. Yang ni succulent. Saya tak ingat apa nama dia. Ni pun cantik kan. Ada satu yang dah nak mati. Saya dah potong kepala dia. Alamak. Jadi tengoklah dia boleh hidup ke tidak Yang ni kita panggil sebagai Mimillaria longigata. Warna merah. Jadi ada dua Satu yang merah, satu yang warna kuning. Okey. Cantik kan? Jadi bila saya siram dekat pangkal-pangkal tu kalau boleh. Sebab bila tanah banyak, dia kelembapan dia lama tau. Nanti kita terlupa, kita siram lagi, kadang-kadang dia dah terlampau lembab. Jadi kalau kita siram kat pangkal je, chances nak busuk tu kurang Okey, yang ni kita dah ada dua. So far semua lebih baik lah bandingkan 2 minggu lepas, 2 bulan lepas Okey, next one yang ni. Saya suka juga. Saya rasa saya lebih suka ni lah banding gubah yang lain. Mungkin sebab yang dua besar tu, ting-ting, yang tu kan dia macam chubby sangat kan. Jadi saya memang sukalah. Okey. Jadi kalau kita tengok yang tu dah nampak plum dah, daun dia dah semakin tebal banding dengan beberapa minggu lepas. Jadi akar dia dah banyak, dia dah serap air, nutrien dari tanah. Yang ni pun sama jugalah macam hari tu, memang dia dah siap besar lah. Tu yang kuning tu, kaktus kuning tu pun nampak makin membesar. Okey, jadi tapi untuk pasu ni yang lebih saya nak cover adalah succulent yang ni. Hari tu semua ni kuncup-kuncup sebab belum hidup. Cuma belum tumbuh sendiri. Sekarang ni dah tumbuh, dia dah semakin segar hijau. Kalau kita lihat kan ada kita lihat satu ni. Nampak tu akar dia dah ada akar. Sekejap saya zoom Ting. Jadi akar-akar halus, akar-akar rambut tu dah tumbuh. Jadi dia pun semakin daun dia semakin plump, gemuk. Tak sini balik. Nanti kita tanam dia balik lah macam tu. Jadi itulah dia update pasu yang ketiga. Sekarang kita nak tengok pasu yang keempat. Okey, inilah dia pasu yang keempat. Kaktus tu tengah berbunga kan. Jadi kaktus ni yang memang rajin berbunga tu. Tak tahu apa nama dia. Okey, pasu yang ni pun tak ada yang mati sangat. Tak mati kot, semuanya okey je. Graptophyllum yang tengah-tengah tu, ingat tak nama dia apa? Yang tengah tu kita panggil Black Prince Echeveria. Itu yang paling menonjol sekali lah dalam gubahan ni.
Jadi dia besar, warna dia pun kilat-kilat tu dia berbeza sikit daripada succulent yang berpandaflora. Yang dia ni tak berpandaflora, tak ada bedak. Dia licin, kilat-kilat tu Okey, dan pun dia banyak anak-anak keliling tu, dan dia tak susah sangat tanam lah, dia macam tak meragam tak sensitif. Okey, kita close up dia Alhamdulillah, ni close up dia, tengok berkilat-kilat kan daun dia tu. Cukup nutrien lah ni, dan belalang pun suka makan dia tu. Tengok tu tanda-tanda gigitan belalang tu. Okay, tengok sebelah ni dia punya filler. Ini yang nak kembang bunga ni. Yang sebelah ni domino cactus. Yang ni Kiveria yang kecil, tak ingat nama, tak tahu nama. Cactus merah tu, yang jenis apa tu Hawotia rasanya. Yang ni cactus, serious cactus. Kalau kita tanam kat tanah besar tu. Kalau kita tanam dalam pasu, dia pandai pula jadi kecil je kan. Dia kata itulah kilat-kilat dia, saiz dia, dan dari masa ke semasa kita tengoklah nanti update adakah dia semakin elok ataupun sebaliknya Okey, close up dah tengok. Kita pergi kepada pasu yang ke-5. Pasu yang ke-5 ni menyedihkan sikit. Saya ada hati nak tanam Glossinia, tapi tengoklah tu dia semakin melarat. Makin tak apalah. Yang ni yang saya punya sendiri, dia dah tanam lama tu dia berbunga pula. Ni okey lah. Sebab dia dah dia dah biasa dengan keadaan cuaca kat sini kot kan. Yang dulu tu mungkin imported ke ataupun daripada kawasan sejuk. Yang ni PV ni AV ni, African Violet ni macam sudah ingin meninggal. Susah tanam dia ni. Walaupun saya cita-cita nak tanam dia, macam mula-mula tanam succulent dulu punya susah kan. Saya ingin nak dia boleh ditanam senang, tapi so far masihlah belum berjaya. Kalau macam Glossinia ni, dia memang ada umbi dalam tu. Walaupun dia mati, next dia boleh hidup balik lah sebab umbi tu ada. Tapi yang ni, AV ni rasanya tak ada. Saya ingat nak tanam lah succulent kat tempat-tempat yang tak ada besi tu Okey, tak sangat convincing kan. Dan saya akan tunjuk satu pasu yang terakhir, yang 2 bulan dah saya gubah ini adalah pasu yang terakhir, penuh dan semakin membesar pokoknya. Nanti kan nampak bayang-bayang saya pula dalam video ni. Kita warna merah-merah dia hari tu yang Gymnocracia, betul tak, yang cactus yang ada merah-merah sikit tu kan. Hari tu semua tu merah. Dia macam tak sihat kan, sebab tanah dah terlampau keras padat dalam pasu single tu. Tapi bila saya dah bagi dia tanah yang banyak dekat bawah tu, tanah baru, tengok dia dah turn tu green, dah macam sihat balik kan. Jadi apa-apa pun kat dalam dunia ni memang nak kena dibela kan. Kalau kita tak bela dia, memang dia tak adalah jadi bertambah elok. Tapi itulah, berpada-pada lah. Janganlah kita, macam dulu saya pun kolektor juga kan, suka simpan-simpan kan. Tapi sekarang saya tak nak sangat lah jadi kolektor. Saya lebih nak jadikan dia pokok hiasan lah. Apa dia panggil, ada istilah dia yang kita panggil untuk either kolektor ataupun kita nak jadikannya barang hiasan Kalau kolektor tu nanti dia tak kisah rupa macam mana benda tu display. Yang penting dia banyak saja banyak pokok-pokok tu. Jadi semua jenis pokok succulent kat dunia ni ada dalam simpanan dia. Jadi kalau kita jadi kolektor ni, takut akhirnya nanti kita jadi penimbun hoarder kan. Tak nak jadi macam tu lah. Satu lagi ciri hoarder ni, dia tak boleh bagi orang. Jadi kita tengoklah kat diri kita ada sifat hoarder tak? Kita tak boleh bagi orang tu sebab apa? Kita tak boleh berpisah dengan benda tu. Jadi kalau ada perasaan macam tu, cepat-cepat berbagikan ke orang Kita lawanlah sifat hoarder dalam diri kita. Satu lagi sifat hoarder ni, dia malu dengan apa yang dia simpan tu, yang dia collect tu. Kalau orang datang, dia akan surutkan lah, jangan orang nampak kehoarderan dia. Jadi situ indikator lah.
Jadi kalau kita dah nampak banyak je tu, either bagi orang atau buang. Terpaksalah buang kalau dah makcik orang nak pun tak ada kan. Okey. Okey, seterusnya saya nak pergi tengok pasu besar kat depan. Ni saya punya border. Taman jenis border kan. Semua padat-padat dalam tu. Ada pokok nenas, pokok bunga ni. Ada pokok aglo tu kan. Lepas tu tepi ni tak jaga sangat pun, dia hidup sendiri dah. Aglo apa ya. Lepas tu ada pokok ni tepi ni. Lepas tu ada pokok sirih yang guna untuk mencuci-cuci. Ada pokok yang merah ni cantik kan. Ini ada pokok apa benda tah. Lepas tu ni kita akan tengok taman kaktus yang dah terbengkalai. Ni masih ada yang tumbuh lah. Banyak yang dah kiok. Jadi kalau kita tengok kaktus tu besar, dia struggle macam mana pun dia masih boleh hidup tu tengok tu. Serius tu dah besar. Kalau lampas tu dia kecil je. Taklah bangga apa, taklah cantik sangat kan. Tapi boleh kita tengok ada yang survive tu. Okay, yang tujuan saya nak tunjukkan pasu gubahan ni pasu gubahan yang dulu cantik lah sebab banyak pokok succulent kat ni, kat bahagian yang kosong ni. Tapi saya terpaksa keluarkan pokok succulent tu sebab dia diserang dengan mealybug. Sangat-sangat banyak mealybug dekat pangkal pokok tu, dah nak mati. Jadi saya cabutkan semua dan saya biarkan dulu. Nanti saya akan report balik lah. Okey, nanti saya tunjukkan yang mana yang kita dah keluarkan daripada sini ni dia hasil dia daripada sana hari tu, yang dah dikeringkan pangkal-pangkal dia ni. Jadi tinggal nak tanam je lah. Nanti saya akan tanamkan semula kat tempat yang sama tadi. Sama juga teknik dia macam yang lain. Saya dah memang tak peduli dah, saya membuh je. Nanti dia akan tumbuh akar sendiri. So easy. Jadi tengok tu, Euphorbia Lactea cristata, very panggil tu yang putih-putih color tu kan. Tak ingat lah istilah dia. Besar. Nanti saya akan bubuh lah yang tadi, yang cutting daripada sini tu, saya akan gembur tanah dan letak dekat situ And then yang ni pasu daripada belakang dah pindah sini. Ni pasu satu lagi dekat depan, tengah stabil lah keadaan dia, tengah cantik, penuh dengan succulent. Lepas tu kita ada warna biru tu kat celah-celah tu. Lepas tu kita ada black prince tengah tu. Kita ada Euphorbia Lactea variegated tu maksud dia ada putih-putih lah kan, bukan hijau semua. Lepas tu kita ada Euphorbia, iaitu dia punya getah tu sangat menggatalkan kulit. Okay, mari kita close up. Ni lah dia keadaan dia, kering kan. Jadi sampai masa kena siram dah ni. Itu kaktus yang 3 tu. Semakin ni tengok warna hijau tu. Kadang kalau pergi kamera ni memang dia enhance color kan. Okay. Alhamdulillah, everything is so perfect. Tengok tu, bila dalam kamera, tengok Euphorbia yang belakang tu, yang duri-duri tu, dia warna dia kebiru-biruan So lovely. Alhamdulillah, subhanallah. Dia jarang disiram lah. Kadang seminggu, 2 minggu sekali je saya siram. Okey, itu saja saya rasa untuk update video gubahan succulent saya. Terima kasih kerana support dan sudi melihat video hobi ni Semoga hari ini lebih bermanfaat. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.